Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita teruskan bab 3 pergerakan bahan merentasi membran plasma. Standard kandungan 3.2 konsep pergerakan bahan merentasi membran plasma. Standard pembelajaran pada hari ini menyatakan ciri bahan yang dapat merentasi membran plasma dari aspek saiz molekul, kekutuban molekul dan cas ion. Murid juga seharusnya dapat menghuraikan dengan contoh pergerakan bahan merentasi membran plasma melalui pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif serta membanding dan membezakan antara pengangkutan pasif dengan pengangkutan aktif. Baik, kita mulakan dengan standard pembelajaran yang pertama, ciri bahan yang dapat merentasi membran plasma. Okey, ada 3 faktor umum yang menentukan sama ada sesuatu molekul itu boleh bergerak merentasi membran plasma atau tidak. Yang pertama, saiz molekul. Yang kedua, kekutuban molekul. Dan yang ketiga ialah cas ion. Okey. Sebelum itu, cikgu nak awak faham dahulu apa yang dimaksudkan dengan molekul. Kita imbas kembali apa yang dimaksudkan dengan molekul. Okey, molekul adalah, jika awak masih ingat, semasa belajar sains dulu, bila kita sebut molekul, okey, molekul itu terdiri daripada 2 atau lebih atom yang terikat bersama. Contoh, okey, ini atom oksigen. Okey, atom oksigen. Atom oksigen dia terikat dengan atom hidrogen. Okey, 2 atom hidrogen terikat dengan 1 atom oksigen, dia akan membentuk molekul. So, ini kita panggil dia sebagai satu molekul. Jadi, molekul terbentuk ada banyak saiz bergantung kepada jenis atom yang terikat. Contoh di sini oksigen, dia atomnya lebih besar berbanding atom hidrogen. Okey, walau bagaimanapun, molekul molekul air ini kita panggil air. Okey, molekul air ini dia bersaiz kecil. Okey, dia adalah molekul yang bersaiz kecil. Ada lagi yang bersaiz lebih besar, contohnya glukosa. Glukosa ni sebab dia ada C6H12 O6. Dia molekul bersaiz besar sebab nak jadi satu molekul glukosa ni, dia dah ada 6 karbon yang terikat. Okay, 6 atom karbon terikat dengan 12 atom hidrogen dan 6 atom oksigen. Sebab itu dia adalah molekul yang bersaiz besar. Okey, jadi awak kena faham dulu bila kita sebut molekul, molekul bermaksud 2 atau lebih, 2 atau lebih atom yang terikat bersama. Okey, membentuk satu molekul. Jadi, apa yang faktor yang menyebabkan bahan itu boleh merentas atau tidak, molekul itu boleh rentas atau tidak, kita tengok saiz dia. Yang kedua, molekul itu berkutub atau tidak. Dan yang ketiga, adakah dia dalam bentuk ion. Kalau berkutub, kekutuban, ketuban pula macam ni. Okey, kekutuban maksudnya molekul yang terbentuk tadi tu, kalau kita kata dia molekul berkutub, ada juga dia molekul yang tidak berkutub. Okey, apa yang dimaksudkan dengan molekul berkutub? Molekul berkutub ni adalah keadaan apabila molekul itu terbentuk dan dia ada taburan cas yang tidak sekata. Contoh cikgu bagi molekul air tadi. Okey, molekul air dia ada
satu atom oksigen terikat dengan 2 atom hidrogen. Okey. Atom oksigen ni dia ada lebihan cas negatif, manakala atom hidrogen pula dia ada lebihan cas positif. Dia ada lebihan cas tu. Okay, ini oksigen, ini hidrogen. Dia ada lebihan cas ni. Okey, nampak? Bila dia ada lebihan cas, taburan cas dia tak sekata, ada lebihan. Okey, ada pangkal yang bercas negatif, ada pangkal yang bercas positif. So, keadaan ini yang kita panggil dia sebagai molekul berkutub. Boleh? Okey, kalau dia molekul tidak berkutub maksudnya dia tak ada lebihan cas ni. Maksudnya bilangan molekul dia tu, atom yang terikat tu, okay, atom-atom yang terikat tu, casnya sama banyak. So, casnya sama. Tak ada. Positif dan negatif dia sama banyak. Jadi, tak ada masalah. Tiada lebihan cas. Jadi, bila tiada lebihan cas, maka taburan casnya adalah sekata. Okay, bila sekata, dia tak ada masalah lah. Dia tak ada lebihan. So, keadaan itu kita panggil dia sebagai molekul tidak berkutub. Apa contoh? Ini dia contoh molekul tidak berkutub. Asid lemak, gliserol, okay, oksigen, karbon dioksida. Kan? Kalau oksigen sahaja, dia O2. Okay, 2 oksigen, 2 atom oksigen terikat bersama. Jadi, cas dia sama banyak, tak ada masalah. Karbon dioksida pun sama, CO2. Okay. CO2 dia punya cas pun sama banyak, positif negatif sama banyak, so tiada lebihan cas. So bila tiada lebihan cas, dia adalah molekul tidak berkutub. Tetapi kalau dia molekul air, tengok molekul air dia ada lebihan cas, maka dia adalah molekul berkutub. Boleh? Okey. Satu lagi cikgu nak tambah sikit. Bila keadaan molekul berkutub, contoh molekul air ni, okay, kalau ada lagi satu molekul air yang berhampiran dengannya. Okey, ni ada negatif, ni positif, positif. Okey, maka yang positif dengan negatif ni tadi, nampak tak? Positif dengan negatif ni tadi, dia akan tertarik. Dia tertariklah sebab cas dia berbeza. Bila dia tertarik, tarikan-tarikan ini yang membentuk satu ikatan yang kita panggil dia sebagai ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen inilah yang membolehkan, kalau tengok pada permukaan air, awak tengok kenapa ada belalang contoh ataupun patung, dia boleh duduk melekat di atas permukaan air. Sebab adanya ikatan hidrogen pada permukaan air ini. Bila ada ikatan hidrogen inilah yang menyebabkan lapisan permukaan itu terbentuk yang membolehkan patung tu boleh berdiri di atas permukaan air. Sebab adanya ikatan hidrogen. Bagaimana dia terbentuk? Dia terbentuk kerana adanya tarikan cas berbeza antara molekul air yang berkutub. Okey, itu cikgu terangkan tentang molekul berkutub. So, cikgu harap awak dah boleh beza antara molekul berkutub dan molekul yang tidak berkutub. Baik, seterusnya kita lihat ciri bahan yang bergerak, yang boleh bergerak melalui ataupun merentasi membran plasma. Okey, bahan ini ada bahan yang kita boleh kategori dia. Ciri bahan yang pertama, dia bahan yang larut lipid. Lipid ni dalam bahasa mudahnya lemak lah. Okey. Lipid ni satu kumpulan kelas makanan yang lebih besar. Lemak tu adalah satu contoh lipid. Macam tu. So, bahan yang larut lipid, ada bahan yang tidak larut lipid. Okay. Bahan yang larut lipid adalah contohnya asid lemak, gliserol, vitamin larut lemak, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K dan juga sebatian steroid. Okay. Semua bahan ini adalah bahan yang larut lipid dan dia adalah molekul yang tidak berkutub. Okey, bahan yang tidak larut lipid ada dua. Ini berdasarkan saiz. Kan ciri yang kedua tadi saiz. Okey, bahan yang tidak larut lipid ini ada yang molekul yang bersaiz kecil dan ion. Ada juga bahan yang bersaiz besar, molekulnya bersaiz besar.
Okey, bahan yang tidak larut lipid yang molekulnya kecil ialah air. Air ialah molekul berkutub. Kemudian oksigen, karbon dioksida, ia adalah molekul tidak berkutub, bersaiz kecil. Dia adalah molekul kecil tidak berkutub. Oksigen, karbon dioksida. Molekul kecil berkutub, air. Semuanya tidak larut lipid. Kemudian kita ada ion. Okay, ion ialah molekul yang bercas. Kalau molekul tu bercas, kita tak panggil dia molekul lagi. Kalau molekul tu bercas, kita tak panggil dia molekul. Kita panggil dia sebagai ion. Nampak ni? Kalium. Tengok ada lebihan cas ni. Okay. So, kalau dia dalam keadaan ada lebihan elektron, ya, dia bercas kerana ada lebihan elektron, maka kita panggil dia ion. Okay. So, ion, oksigen, karbon dioksida, air, ini adalah contoh molekul kecil dan ion ni bercas, dia tidak larut lipid. Okay. Kalau molekul besar yang tidak larut lipid ialah glukosa dan asid amino. Okay. Okay, sekarang kita lihat bagaimana bahan yang larut lipid dan bahan yang tidak larut lipid ini boleh merentasi membran plasma. Okay, ada 3 pilihan. Sama ada bahan itu boleh terus saja merentasi dwi lapisan fosfolipid dengan mudah. Ada yang perlu melalui protein liang, ada juga yang perlu dibawa oleh protein pembawa. Okey, apa bahan yang boleh merentasi dwi lapisan fosfolipid dengan mudah? Okey, yang pertama awak lihat tu molekul larut lipid. Molekul larut lipid, ni dia lah asid lemak, gliserol, vitamin larut lemak, vitamin A, D, E, K, vitamin adik dan juga sebatian steroid. Okey, boleh ya, boleh terus saja melepasi lapisan fosfolipid. Okey, bahan yang kedua, molekul kecil tidak berkutub. Ni contohnya oksigen, karbon dioksida. Boleh saja terus saja merentasi dua lapisan fosfolipid. Dan yang ketiga, molekul kecil berkutub. Air. Air boleh saja terus menembusi. Okey. Bahan yang perlu merentasi membran melalui protein liang pula, molekul kecil berkutub. Molekul kecil berkutub ni contohnya apa? Air. Kan? Air dia boleh sama. Dia boleh terus lalu dua lapisan, dia boleh juga melalui protein liang. Okey, molekul kecil larut air, ini adalah vitamin B dan vitamin C. Okey, dua vitamin ni adalah molekul kecil yang larut air. Kalau vitamin adik, dia vitamin larut lemak. Jadi dia perlu melalui dua lapisan fosfolipid terus saja. Tapi untuk molekul vitamin B dan C, sebab dia molekul kecil larut air, dia kena lalu protein liang. Dan satu lagi, ion. Ion dia mesti lalu protein liang. Okey, bahan yang bersaiz besar, ya, molekul yang bersaiz besar yang tidak larut lipid, glukosa, asid amino, dia perlu dibawa oleh protein pembawa. Dia nak masuk, nak lalu merentasi membran plasma, dia mesti diangkut oleh protein pembawa. Okey. Alright, sekarang kalau kita buat dalam bentuk jadual, jadi macam ni lah. Untuk awak nampak dengan lebih jelas. Okey, lihat ya. Molekul yang boleh merentasi dua lapisan fosfolipid adalah molekul larut lipid, asid lemak, gliserol, vitamin larut adik dan sebatian steroid. Molekul kecil tidak berkutub iaitu oksigen, karbon dioksida dan juga molekul kecil berkutub iaitu air. So yang boleh merentasi terus asid lemak, gliserol, vitamin adik, sebatian steroid, oksigen, karbon dioksida dan air. Semua bahan ini boleh merentasi dua lapisan fosfolipid. Okey, bahan yang boleh masuk atau merentasi melalui protein liang, kita ada air, vitamin larut air, B dan C dan ion-ion. Okey, ion-ion mesti lalu liang. Okey, yang perlu dibawa oleh protein pembawa, dia mesti molekul yang bersaiz besar, tidak larut lipid, glukosa dan asid amino. Okey, itu dia bahan-bahan dan cara pergerakannya. Okey, ini dalam bentuk gambar rajah. Okey, kalau awak lihat di sini.
molekul kecil dan ion. Molekul kecil ni apa? Vitamin B dan C. Ion-ion, natrium, kalium, semua ni. Okey, semua kena lalu protein liang. Okey, molekul kecil tidak berkutub. Oksigen, karbon dioksida, dia terus saja melembusi dua lapisan. Air, molekul kecil yang berkutub, terus lalu protein dua lapisan. Okey, molekul larut lipid. Molekul larut lipid contohnya apa tadi? Steroid. Kan? Dia terus saja boleh lalu. Okay, molekul yang besar contohnya apa? Glukosa. Ya, molekul besar dan tidak larut lipid. Glukosa, asid amino, ada mesti dibawa oleh protein pembawa. So, ini adalah cara pergerakan bahan. Okey. Seterusnya, bagaimana proses bahan itu dibawa? Tadi kita tengok macam mana bahan dari luar tu terus boleh masuk ke dalam membran plasma. Okay, dia bukan boleh terus masuk macam tu saja. Okay, dia perlu bergerak melalui dua proses ini. Satu namanya proses pengangkutan pasif dan proses pengangkutan aktif. Jadi kalau awak tengok tadi bahan ni daripada luar, bukan terus je tiba-tiba dia nak masuk macam tu suka hati. Ataupun bahan daripada dalam tu suka hati je nak keluar. Tak boleh. Dia mesti melalui proses ini. Ya. Proses yang kita panggil proses pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif. Okey. Bila masa bahan itu merentas melalui pengangkutan aktif, bila pula masanya bahan itu merentasi membran plasma secara pengangkutan aktif. Okay, ada dua keadaan. Okay, tengok satu-satu. Pengangkutan pasif dia berlaku, contoh kalau dianalogikan, kita boleh andaikan seperti mengayuh basikal meneruni cerun bukit. Maksudnya apa? Daripada atas bukit, awak nak turun. Ni nak turun bukit. Kayuh basikal. Maksudnya apa? Proses ini tidak melibatkan penggunaan tenaga yang dijana oleh sel. Maksudnya sel tak perlu guna tenaga pun. Maksudnya bahan tu boleh je terus menembusi dua lapisan fosfolipid, tak perlu guna tenaga. Okey. Tenaga datang daripada mana? Tenaga tu tak perlu dibekalkan oleh sel. Tenaga tu datang daripada mana? Datang daripada tenaga kinetik hasil pergerakan rawak molekul. Dia berlaku mengikut cerun kepekatan dan terdiri daripada resapan ringkas, osmosis dan resapan berbantu. Okey, nampak tak di sini murid-murid apa yang kita nak belajar ni? Okey, tadi kita kenali bahan apa yang perlu merentasi membran plasma. Sekarang ni kita nak belajar bagaimana bahan-bahan itu boleh merentasi membran plasma. Apa proses yang perlu dilalui oleh bahan-bahan tersebut supaya dia boleh menembasi membran plasma, sama ada dia terus lalu dua lapisan fosfolipid, atau sama ada dia perlu lalu protein liang, atau sama ada dia perlu dibawa oleh protein pembawa. Semua-semua keadaan itu tadi dia perlu melalui proses ini. Okey, sama ada pengangkutan pasif atau pengangkutan aktif. Kalau bahan itu perlu melalui pengangkutan pasif, keadaan bahan itu mestilah dia berada seperti dalam keadaan apa? Mengayuh basikal menuruni cerun bukit. Jadi maksudnya bahan itu nak masuk, dia tak perlu sel kita tak perlu bekalkan tenaga kepada dia. Dia bahan-bahan tu dia asyik berlanggar je antara satu sama lain. So dia bergerak, dia hasilkan tenaga kinetik. Jadi bila dia berlanggar-berlanggar itulah dia dapat tenaga. Sebab pergerakan molekul-molekul tu bergerak dan berlanggar antara satu sama lain. Pergerakan dia itu menghasilkan tenaga kinetik. Itu yang kita andaikan seperti mengayuh basikal tadi. Okey. Kemudian dia turun ikut cerun kepekatan. Maksudnya, katalah ini lapisan membran plasma yang dia nak lalu tadi. Dia ada banyak dekat sini. Bahan tu ada banyak di sini. Contoh kita ambil apa? Kita ambil bahan ini. Juga ambil bahan. Okey, bahan apa? Kita ambil, katalah air.
ataupun oksigen, karbon dioksida. Okey, bahan-bahan ni. Kalau dia ada banyak di luar sini, dia ada banyak, dia akan berlanggar. Dia dah memang bergerak, tenaga kinetik dia dah ada. So, dia akan bergerak seperti mengayuh basikal, bergerak lalu saja. Sebab dia dah banyak kat sini, dalam ni kurang. Contoh, dalam ni kurang air. Jadi, kat luar ni ada banyak air. So, air-air ni dia nak merentasi membran plasma untuk mengekalkan, nak bekalkan supaya air cukup dalam sel. Jadi, dia nak lalu, dia kena turun dengan tenaga kinetik yang dia ada, dia turun je lalu. Sebab berbeza kepekatan ni. Sini kurang, sini banyak. Kan? So, dia nak gerak tu, itu yang dia kata mengayuh basikal seperti menuruni cerun bukit. Maksudnya dia ikut cerun kepekatan. Daripada yang lebih pekat kepada yang kurang pekat. Jadi, cara nak masuk tu pun, ada 3 lah. Jadi, pengangkutan pasif ini sendiri yang bergerak mengikut cerun kepekatan ini pun ada 3. Ada 3 keadaan. Yang pertama, resapan ringkas. Resapan ringkas tu bermaksud bahan itu ataupun molekul itu atau ion itu dia nak gerak. Dia nak gerak dalam keadaan dia dari kawasan yang berkepekatan tinggi. Okey, contoh kita ambil molekul apa tadi? Kita ambil molekul ion. Molekul air. Molekul air ini dia banyak di luar. Banyak molekul air. Ataupun kita ambil apa yang lagi mudah. Oksigen ataupun karbon dioksida contohnya. Okey, so dia dah banyak di luar. Di luar sel tu dia lagi banyak. Jadi dia dari kawasan berkepekatan tinggi. Dia nak masuk ke dalam sel. Sel tu ada kurang oksigen contoh. So dia di dalam sel itu dalam keadaan kawasan berkepekatan rendah. Jadi kalau oksigen tadi, molekul tadi dari kawasan yang berkepekatan tinggi, dia akan menuruni cerun kepekatan, dia masuk ke dalam sel, sampailah satu tahap, sudah capai keseimbangan dinamik. Maksudnya apa keseimbangan dinamik? Dah cukup dah. Dia dah balance, dia dah seimbang. So, antara dua kawasan tu dah balance dah kepekatan dia. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. So, keadaan ini kita panggil dia resapan ringkas. Okey, kalau selagi ada cerun kepekatan, selagi itulah resapan ringkas itu akan berlaku. Ada beza kepekatan. Selagi ada beza kepekatan antara dua kawasan itu, maka kita panggil dia dalam keadaan belum capai keseimbangan dinamik. Jadi, selagi tak capai keseimbangan dinamik, resapan ringkas akan berlaku. Okey, mengikut cerun kepekatan yang wujud. Okey, so resapan ringkas dia berlaku sama ada melalui membran plasma atau tidak. Okey, kalau molekul larut lipid, contoh asid lemak dan gliserol, kan, asid lemak dan gliserol, dan molekul kecil tidak berkutub seperti oksigen dan karbon dioksida, dia boleh meresap melalui dui lapisan fosfolipid secara resapan ringkas. Okey. Jadi bahan yang boleh merentasi membran plasma secara resapan ringkas ialah apa dia? Oksigen, karbon dioksida, asid lemak dan gliserol. Okey. Resapan ringkas juga boleh berlaku dalam gas, cecair dan pepejal. Ini yang dimaksudkan yang dikata tidak semestinya berlaku melalui membran plasma. Tak melalui membran plasma pun resapan ringkas boleh berlaku. Contoh, ini dia. Contoh resapan ringkas, hablo kalium manganat 7 diletakkan dalam air suling seperti raja. Macam ni. Kan biasa awak buat contoh sirap tu. Sirap, buat air, letak sirap. Awak biar je, jangan kacau. Lama kelamaan, semua permukaan air tu dah jadi warna merah. Itu maksud resapan ringkas. Okey, dari kawasan berkepekatan tinggi, dia akan bergerak memenuhi kawasan yang berkepekatan rendah. Kenapa boleh gerak? Kerana, awak tengok ya, molekul air dan molekul hablo ni
bergerak secara rawak ke semua arah. Kerana molekul-molekul ni dia ada tenaga kinetik. Okey. Jadi, kepekatan hablokalium manganat ni lebih tinggi daripada kawasan yang air suling ni. Jadi, molekul hablo ni akan bergeraklah dari kawasan yang berkepekatan tinggi ni, dia akan bergerak ke kawasan berkepekatan rendah. Mengikut cerun kepekatan. Jadi, keadaan ini dia berterusan sampailah semua molekul tadi dah tersebar ke seluruh larutan. Jadi, awak nampak semua larutan dah jadi warna ungu. Okey, maksudnya kalau selagi semua larutan ni tidak berwarna ungu, selagi semua zarah-zarah ni tidak sama rata, tidak memenuhi ruangan ni, selagi itulah resapan ringkas berlaku. Tapi kalau semua, kalian tengok ni, kalau semua zarah molekul-molekulnya sudah pun memenuhi ruang, tiada lagi wujud cerun kepekatan, maka keadaan ini kita panggil dia telah pun mencapai keseimbangan dinamik. Okey, sekarang kita lihat pula pengangkutan pasif yang kedua, iaitu osmosis. Jika tadi kita bincang pengangkutan pasif yang pertama iaitu resapan ringkas. Resapan ringkas kita cerita tentang proses pergerakan molekul atau ion menuruni cerun kepekatan. Sekarang kalau kita bincang tentang osmosis, osmosis adalah resapan ringkas yang khas untuk molekul air. Kalau awak nak cerita tentang pergerakan molekul air, awak kena cerita menggunakan istilah apa? Osmosis. Okey, osmosis ini adalah proses yang serupa dengan resapan ringkas tapi khas hanya untuk molekul air. Okey. Bagaimana molekul air bergerak? Okey, molekul air dia bergerak mengikut cerun kepekatan molekul air sehingga mencapai keseimbangan dinamik. Jika tadi kalau kita sebut resapan ringkas untuk bahan, untuk molekul, untuk ion, itu pergerakan molekul dan ion yang bergerak mengikut cerun kepekatan sehingga capai keseimbangan dinamik. Tetapi kalau kita nak cerita tentang pergerakan molekul air, awak kena sebut istilahnya molekul air bergerak secara osmosis. Okey, mengikut cerun kepekatan sehingga mencapai keseimbangan dinamik. Jadi kalau kita nak beri maksud apa yang dimaksudkan dengan osmosis, osmosis ialah pergerakan bersih molekul air secara rawak dari kawasan berkeupayaan air yang tinggi. Maksudnya ada banyak air, kawasan yang ada banyak air. Maksudnya bahan dalam air itu sikit. Ya, bahan terlarutnya sikit tapi air lagi banyak. Ke kawasan keupayaan air rendah. Ataupun kita kata kawasan kepekatan bahan terlarut yang tinggi. Iaitu kawasan yang ada sikit air tapi ada banyak bahan terlarut. Merentasi membran telap memilih. Cikgu ulang sekali lagi. Osmosis ialah pergerakan bersih molekul air secara rawak dari kawasan keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air rendah merentasi membran telap memilih. Okey, apa yang dimaksudkan dengan membran telap memilih? Okey, membran telap memilih adalah membran itu telap terhadap air, maksudnya air boleh menembusinya, tetapi tidak telap terhadap sesetengah bahan larut seperti sukrosa. Maksudnya, kalau dikata membran telap memilih, air boleh lalu, tapi bahan tertentu, kalau dia bersaiz besar contohnya, dia tak boleh menembusi membran telap tersebut. Contohnya sukrosa. Okey. So, keadaan yang sama juga berlaku di dalam sel melalui dui fosfolipid. Kerana dui lapisan fosfolipid ini bersifat membran telap memilih. Kalau di makmal, kita guna membran yang telap memilih ni nama
bahannya ialah tube whisking. Okay, tube whisking itu mewakili bahan yang bersifat membran telap memilih. Kalau dalam badan kita membran plasma kita. So, membran plasma kita itu terdiri daripada dua lapisan fosfolipid yang bersifat membran telap memilih. Okey, bila osmosis berlaku selagi wujudnya cerun kepekatan antara kedua-dua kawasan yang dipisahkan oleh membran telap memilih. Jika tiada lagi wujud cerun kepekatan itu, maka keseimbangan dinamik telah tercapai. Awak mesti jelas ya, cerun kepekatan untuk molekul air ini adalah bila kawasan yang banyak air ke kawasan yang kurang air. Kalau cerun kepekatan bagi resapan ringkas bagi bahan atau molekul bahan atau ion, kawasan yang ada banyak bahan ke kawasan yang kurang bahan terlarut itu. Itu beza. Sebab osmosis awak cerita tentang bilangan kepekatan molekul air, berapa banyak air. Tetapi kalau resapan ringkas, awak cerita tentang kepekatan bahan yang terlarut itu. Okey. Ini dalam bentuk gambar raja. Kalau ini nak cerita di makmal tentang proses osmosis, kita guna tube U. Kita letakkan membran telap memilih di tengah-tengah. Okey. Ini kawasan ada banyak banyak air, keupayaan air tinggi, nampak sikit saja molekul sukrosa, ada banyak molekul air. Kalau sini kawasan air, keupayaan air rendah, maksudnya sikit air berbanding sukrosa. Okey, yang merah ni sukrosa. So, ini kawasan, kalau awak cerita tentang air, ini kawasan yang pekat lah, airnya sikit. Ini kawasan cair, air banyak. Okey, jadi bila kita letak membran telap memilih di sini, kita biarkan dalam beberapa lama, awak akan perhatikan bahawa air itu yang akan berkurang. Okey, kawasan keupayaan air tinggi ni awak nampak airnya berkurang. Mana pergi air dia? Molekul air tadi telah pun merentasi membran telap memilih, dia pergi memenuhi kawasan yang keupayaan air rendah. Supaya seimbang. Seimbang tu maksudnya apa? Jumlah air dan juga bahan terlarut ni sama. Nampak tak sini? Air dengan sukrosa pun dah sama. Dia dah sampai ke seimbangan. Dah tak ada lagi cerun kepekatan. Okey. Kalau kita tengok itu di makmal. Nampak beza ya? Dia dah capai sebab air di sini dengan air di sini dah sama banyak. Okey, dah cukup sesuai dengan nisbah sukrosa ini. Tapi sukrosa dia tak boleh menembusi membran telap memilih. So, yang ini stay. Kalau kat sini asal ada berapa ni? 2, 4, 6. Sini pun ada 2, 4, 6. Tapi molekul air dah merentasi. So, dia dah ke sini. Ini osmosis telah berlaku. Kalau dalam membran plasma, beginilah. Okey, molekul air, kawasan keupayaan air tinggi yang banyak air tadi, dia akan merentasi membran plasma secara osmosis untuk memenuhi kawasan air yang berkeupayaan rendah, yang ada sikit air tadi. Sehinggalah sampai satu tahap, tiada lagi cerun kepekatan, molekul air sini dengan sini dah sama banyak. Jadi, tak akan wujud lagi, proses osmosis itu sudah tidak berlaku. Okey, itu osmosis, ingat, khas untuk molekul air. Okey, pengangkutan pasif yang ketiga, resapan berbantu. Okey, resapan berbantu ni bila pengangkutan pasif tapi bagi bahan yang tidak larut dalam lipid. Bahan yang tak larut lemak. Okey, bahan yang tak larut lipid seperti ion. Molekul yang bersaiz besar seperti asid amino dan glukosa. Ya, dia tak dapat merentasi dua lapisan fosfolipid sebab dia tak larut lipid. Jadi dia perlu bantuan. Okey, resapan dia nak berlaku tapi dia tak boleh bergerak sebab saiz. Jadi kaedah nak bergeraknya adalah melalui resapan berbantu. Okey, apa dia resapan berbantu? Proses pergerakan bahan merentasi membran dengan bantuan protein pengangkut. Okey, protein pengangkut ada dua, satu namanya protein liang, satu lagi namanya protein pembawa.
Jadi kalau bahan ini perlu meresap melalui protein liang atau melalui protein pembawa, maka pergerakannya itu kita panggil resapan berbantu. Okey, so resapan berbantu ini berlaku mengikut cerun kepekatan dari kawasan berkepekatan banyak bahan terlarutnya tinggi, kepekatan bahan terlarut tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Kepekatan bahan terlarut rendah. Jadi proses ini akan berlaku sehinggalah mencapai keseimbangan dinamik di mana kedua-dua kawasan sudah pun mempunyai kepekatan bahan yang sama. Dah sama pekat di luar dengan dalam, so tiada lagi cerun kepekatan, tiada berlakunya resapan berbantu. Okey, siapa yang melalui protein liang? Okey. Protein liang mempunyai liang atau terusan untuk membolehkan molekul kecil terlarut serta ion, ini vitamin B dan C lah, dan ion meresap merentasi membran plasma. So, liang mengandungi ciri dalaman spesifik yang hanya membenarkan ion tertentu sahaja melaluinya. Okey, protein pembawa pula mempunyai tapak spesifik, tapak khas, yang hanya boleh bergabung dengan molekul tertentu sahaja. Contohnya, molekul glukosa hanya boleh bergabung dengan tapak spesifik pada protein pembawa glukosa sahaja. Sebab itu kalau awak lihat, protein pembawa pada permukaan membran plasma ni ada banyak. Sebab dia khas untuk molekul tertentu saja. Kalau dia molekul glukosa, so spesifik tapaknya untuk protein pembawa glukosa sahaja. Okey. Ini dia kalau kita nak cerita tentang pergerakan molekul glukosa merentasi membran plasma yang berlaku secara resapan berbantu dengan bantuan protein pembawa. Okey, katalah dekat sini kepekatan glukosa di luar sel tu lebih tinggi daripada cytoplasma. Okey. Contoh selepas pencernaan, dah banyak glukosa terhasil, so nak masuk dalam sel. Okay, bagaimana nak masuk? Okay, kita kena ada protein pembawa yang tapaknya spesifik untuk glukosa sahaja. Jadi glukosa dia bergabung dengan tapak spesifik pada protein pembawa. Protein pembawa dia akan berubah bentuk untuk membolehkan molekul glukosa tu bergerak masuk ke dalam sel. Okay. Dan kemudian nampak protein pembawa tadi kembali kepada bentuk asal dan bersedia untuk mengangkut molekul glukosa yang lain. Sama juga, dia akan berubah bentuk menolak glukosa itu masuk. Itulah dia yang dilakukan oleh protein pembawa. Dan proses ini memerlukan tenaga ATP yang dihasilkan oleh sel melalui respirasi. Okey, protein pembawa. Tapi yang ini dia tak perlukan tenaga. Sebab apa? Sebab dia adalah resapan ringkas dari kawasan yang kepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Okey. Tetapi kalau kita sebut pengangkutan aktif, pengangkutan aktif beza dengan pasif tadi. Kalau pasif dia ada 3, resapan ringkas, osmosis dan resapan berbantu. Resapan ringkas khas untuk molekul dan bahan bergerak dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah mengikut cerun kepekatan. Lalu saja dui lapisan fosfolipid itu. Okay, kalau dia osmosis khas untuk pergerakan molekul air dari kawasan yang banyak air ke kawasan yang kurang air. Keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air rendah. Okay, kalau resapan berbantu masih lagi mengikut cerun kepekatan dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah, tetapi dia mesti bantuan protein pengangkut. Sama ada protein liang atau protein pembawa. Kalau protein liang untuk bahan tertentu saja. Contohnya apa? Vitamin B, vitamin C. Yang larut air. Ion-ion. Boleh. Tapi bukan semua ion. Tapi kalau protein pembawa, contoh glukosa. Okay, glukosa sebab dia bersaiz besar. Dia perlukan bantuan protein pembawa untuk melekat. Kalau glukosa, dia melekat pada tapak spesifik pada protein pembawa. Protein pembawa akan berubah bentuk menolak glukosa masuk ke dalam membran sel, dalam sel. Dalam cytoplasma sel.
Keadaan itu dia tak perlukan tenaga sebab dia mengikut cerun kepekatan. Okey, keadaan akan berubah kalau bahan daripada kawasan yang sikit nak merentasi membran plasma, nak keluar ke kawasan yang lebih banyak. Keadaan itu yang kita panggil menentang cerun kepekatan. Jadi kalau keadaan perlu daripada sel yang bahan yang sikit kena keluar atau kena masuk ke sel juga. Bahan sikit di luar tapi nak juga masuk sel. Sel masih perlukan dia. Jadi keadaan yang melawan ataupun menentang cerun kepekatan ini memerlukan pergerakan bahan secara pengangkutan aktif. Okey, so pengangkutan aktif ini pergerakan bahan atau bahan molekul atau ion merantasi membran plasma menentang cerun kepekatan. Jadi kalau nak menentang dia perlukan tenaga. So tenaga dapat daripada molekul ATP, adenosine trifosfate yang dijana semasa respirasi sel. Okey. Dia perlukan bantuan protein pembawa yang spesifik yang mempunyai tapak yang spesifik untuk bergabung dengan molekul ion. Jadi protein pembawa juga mempunyai tapak untuk bergabung dengan molekul ATP. Jadi ada dua tapak lah protein pembawa ni. Dia ada tapak spesifik untuk bergabung dengan molekul atau ion. Dan dia juga ada tapak khas untuk bergabung dengan molekul ATP. So, protein pembawa dia akan berubah bentuk apabila kumpulan fosfat bergabung dengannya. Ni, ATP ni kan dia ada fosfat. So, kalau fosfat tu bergabung dengan dia, dia akan berubah bentuk. Okey, apa yang berlaku semasa pengangkutan aktif? Okey, pengangkutan aktif menyebabkan pengumpulan atau penyingkiran molekul atau ion dalam sel. Pengangkutan aktif sama ada nak kumpul, nak bawa masuk bahan yang sikit dari luar tu nak masuk ke dalam sel, ataupun bahan yang sikit daripada sel ni nak keluarkan dia. Nak keluarkan molekul atau ion yang sikit dalam sel tak perlu dikeluarkan. Itu dia. Pada masa itulah dia kena guna kaedah pengangkutan aktif. Jadi protein pembawa ni, okey, lihat. Dia terlibat dalam pengangkutan aktif yang biasanya dikenali sebagai pump. So dalam sel haiwan, protein pembawa yang mengangkut ion natrium keluar daripada sel, daripada dalam nak bawa dia keluar, dan ion kalium ke dalam sel, nak bawa kalium masuk dalam sel. So pump ini, pump protein pembawa ni dia panggil dia sebagai pump, pump natrium kalium. Jadi kalau dalam keadaan di mana sel perlukan kalium dan nak keluarkan natrium. Jadi keadaan itu memerlukan bantuan protein pembawa. So keadaan mengangkut ion natrium keluar sel dan bawa masuk ion kalium ke dalam sel, kita kenali dia sebagai pump natrium kalium. Okay, kita lihat prosesnya bagaimana. Ini contoh pengangkutan aktif lah. Pump natrium kalium ni contoh pengangkutan aktif. Kalau soalan minta awak terangkan bagaimana pump natrium kalium ini berlaku, inilah prosesnya. Okay, yang pertama, 3 ion natrium bergabung dengan protein pembawa. Kan nak bawa, nak angkut natrium ni keluar. Okey, ni natrium nak bawa masuk sebab dalam cytoplasma sikit saja natrium. Okey, so nak bawa sikit saja natrium. Jadi dari luar ni 3 natrium melekat pada tapak spesifik protein pembawa ni. Okey. Molekul ATP yang dihasilkan oleh sel, okey, dia akan terurai menjadi ADP sebab dia dah ambil P dia ada 3, tri-P, trifosfat, ada 3 fosfat, satu dia bagi melekat pada tapak fosfat pada protein pembawa, tinggal 2 di. So tinggal 2 lah. Sebab itu ATP dah jadi terurai jadi ADP, dia bagi P1 ni fosfat ni kepada protein pembawa. Okey. Kemudian ikatan fosfat dengan protein pembawa ini dia akan membekalkan tenaga dan mengubah bentuk protein pembawa. Jadi kalau dia ubah bentuk, ion natrium tadi yang melekat tadi dekat sini ni akan diangkut melalui protein pembawa keluar daripada sel. Maksudnya dia dah berubah bentuk dah. Kalau tadi dia melekat sebab dia lagi tinggi kan. Bila dia kepekatan dekat luar lagi tinggi, dia kalau
resapan berbantu tu, natrium tu akan melekatlah pada tapak spesifik protein pembawa. Tapi bila datangnya ATP melekat pada protein pembawa, dia bagi tenaga kepada protein pembawa, menyebabkan protein pembawa berubah bentuk dan menolak keluar ion natrium. Okey, keluar daripada sel. Okey. Tapi pada masa tersebut, okey, 2 ion kalium yang ada dari luar sel ni, okey, dia nak dibawa masuk. Dia sikit je kat luar, tapi dia perlu, sel masih perlukan dia. So dia nak bawa. So 2 ion kalium yang sikit tadi, yang ada kat luar tadi, akan bergabung dengan protein pembawa. Okey. Bila kalium bergabung dengan protein pembawa, fosfat ni pula, dia dah tak terikat lagi dah. Dia dah pun bye-bye. Ya, dia dah tinggalkan protein pembawa. Jadi kalium tu boleh melekat pada tapak spesifik. Jadi bila fosfat dah tak ada, maka tapak protein pembawa tadi, tapak spesifik pada protein pembawa, dikembali kepada bentuk asalnya. Okey. Jadi bila dah kembali kepada bentuk asalnya, maka ion kalium dapat diangkut melalui protein pembawa ke dalam sel. Walaupun dia tadi sikit dekat luar, tapi dia masih boleh diangkut masuk ke dalam sel secara pengangkutan aktif. Okey, jelas ya? Boleh ikut? So, perubahan ini, mekanisme ini kita panggil mekanisme pump natrium kalium. Selepas dah buang natrium, kalium boleh masuk. Okey. Jadi kalau tengok, di mana kita nak tengok? Tadi tu pada membran plasma. Okey, ada lagi satu pump yang kita panggil pump proton. Okey, pump proton ni bila kita cerita tentang sel epitelium yang melapisi rongga perut. Okey. Pump proton pada sel epitelium yang melapisi rongga perut ini menyebabkan kandungan perut berasid. Kan kalau kita belajar kenapa perut perlu berasid? Jus gastrik tu untuk membunuh bakteria yang masuk kan. Jadi untuk menyediakan keadaan perut yang sentiasa berasid, perlukan pump proton. Okay, apa proses yang berlaku? So tenaga daripada ATP membolehkan ion hidrogen diangkut melalui pump proton keluar daripada sel. Ini dalam sel epitelium. Okay. Dalam sel epitelium ada ion hidrogen. Okay. Protein pembawa yang bila ATP datang, okay, ATP datang, ATP yang melekat, P yang melekat pada protein pembawa tadi. ATP dia bagi P satu pada protein fosfat, tinggal ADP. So fosfat yang melekat pada protein pembawa tadi akan menyebabkan ion hidrogen yang ada dalam cytoplasma sel epitelium akan diangkut. Dia kumpulkan ion hidrogen tadi. Ion hidrogen tadi akan dibawa keluar oleh protein pembawa, dia keluar daripada sel. Ingat, ion hidrogen tu bila sesuatu benda tu asid dia ada banyak ion hidrogen. Bila kepekatan ion hidrogen tinggi, maksudnya asid pun wujudlah. Asid tu jadi pekat. Sebab itu dalam perut kita berasid. Ada asid hidroklorik. Dalam perut kita ada asid hidroklorik. Mana datang asid hidroklorik tu? Dia datang daripada ion hidrogen dalam sel epitelium yang telah dibawa keluar oleh protein pembawa ke rongga perut secara pengangkutan aktif melalui mekanisme pump proton. Okey, itu dua contoh. Contoh pengangkutan aktif. Satu, mekanisme pump natrium kalium yang berlaku di membran plasma, kebanyakan sel haiwan. Dan ini adalah khas untuk sel epitelium di rongga perut, pump proton, untuk membolehkan penghasilan asid berlaku dalam rongga perut. Itu dua contoh.
Okay, kita lihat persamaan dan perbezaan. Apa beza pengangkutan aktif dan pengangkutan pasif? Okay, pengangkutan pasif, dia tidak memerlukan tenaga. Pengangkutan aktif memerlukan tenaga. Pengangkutan pasif mengangkut bahan merentasi membran. Pengangkutan pasif dan aktif, kedua-duanya mengangkut bahan. Ini persamaan. Kedua-duanya mengangkut bahan merentasi membran. Dan kedua-duanya berlaku melalui membran telap memilih. Okey, cuma beza yang ni perlu tenaga, pasif tidak perlu tenaga, aktif perlukan tenaga. Pasif berlaku mengikut cerun kepekatan, pengangkutan aktif menentang cerun kepekatan. Pengangkutan pasif berlaku sehinggalah keseimbangan dinamik tercapai. Tetapi pengangkutan aktif dia berlaku untuk pengumpulan dan penyingkiran molekul atau ion. Okey. Itu beza antara pengangkutan pasif dan aktif, dan yang hijau ini adalah persamaannya. Okey. Ini soalan-soalan yang biasa ditanya. Apa yang dimaksudkan dengan molekul berkutub? Ini cikgu dah terangkan ya. Molekul berkutub ialah molekul yang mempunyai taburan cas yang tidak sekata. Setiap molekulnya ada satu hujung yang bercas positif, ada yang bercas negatif. Macam molekul air tu. Okay, soalan 2. Apa yang dimaksudkan dengan molekul tidak berkutub? Molekul tidak berkutub, molekulnya mempunyai taburan cas yang sekata. Tidak ada hujung yang bercas positif, tidak ada hujung yang bercas negatif. Okey. Mengapa molekul air masih boleh bergerak merentasi dui lapisan fosfolipid? Tadi kan dia boleh lalu kan? Sebab apa? Sebabnya ekofosfolipid yang hidrofobik. Dia sebenarnya menghalang molekul-molekul berkutub seperti air ni untuk bergerak merentasinya. Walau bagaimanapun, kerana molekul air tu, dia sangat kecil. Okay? Jadi dia walaupun dia berkutub, tapi dia masih lagi boleh bergerak merentasi dui lapisan fosfolipid. Dia menggelongsor melalui dui lapisan fosfolipid. Tak dapat dihalang oleh ekofosfolipid yang hidrofobik itu. Okay. Sebab itu dia boleh lalu dua. Air boleh lalu dui lapisan fosfolipid. Dia boleh lalu protein liang. Okay. Keempat, adakah pergerakan molekul air terhenti setelah keseimbangan dinamik tercapai semasa proses osmosis? Adakah dia totally berhenti? Tidak. Okay. Setelah keseimbangan dinamik tercapai, molekul air masih boleh meresap masuk dan keluar sel ataupun membran telap memilih secara osmosis pada kadar yang sama. Maksudnya, walaupun nampak dah sama, tapi air tu masih lagi boleh lalu sini, lalu sana, keluar masuk, Dengan syarat, selagi tak ada beza cerun kepekatan, keseimbangan dinamik. Bila berlaku je beza cerun kepekatan, berlakulah sama ada resapan ringkas ataupun osmosis. Ataupun pengangkutan aktif. Okey? Tapi untuk molekul air, dia masih lagi bergerak keluar masuk tu. Tapi pada kadar yang sama. Kalau 3 keluar, 3 masuk. 3 keluar, 3 masuk. Tapi air tu masih lagi boleh bergerak. Okay? Boleh lagi meresap keluar atau masuk membran plasma. Okay? Itu maksudnya. Dia tak stagnan. Molekul air tu bergerak. Okay? Ini soalan latihan. Seperti biasa, boleh pause. Cuba jawab. Okey, ini soalan 1. Soalan 2. Okey, soalan 3. Soalan 4. Pilihan jawapan dia. Okey, soalan 5. Pilihan jawapannya.